Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Terki ibaratnya dan memberi nasihat ma'tufun ala qawlihi, membaca engkau dengan dia akan Quran. Untuk orang mengaji ibarat, atas di situ terki ibaratnya mana? Makna dan ketahui olehmu bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah bagi engkau. Allah Ta'ala menjadikan lidah untuk kita tu supaya memberi nasihat engkau akan orang Islam. Itulah hikmah yang Allah Ta'ala menjadikan lidah kepada kita supaya kita dapat beri nasihat kepada orang Islam. Beri nasihat kepada orang Islam. Maka kita kena bakat nasihat. Nasihat gi mari. Ini saya muzakarah kitab, baca kitab ni adalah hak yang besarnya dapat memberi nasihat kepada saya sendiri. Bukan semata-mata saya mengajar, saya baca untuk nak nasihat kepada sila pendengar-pendengar, tak, bahkan akan jadi nasihat kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat, ambil guna dengan nasihat. Itulah Allah Ta'ala hikmah yang Allah Ta'ala menjadikan lidah supaya memberi nasihat engkau akan orang Islam. Engkau memberi nasihat Islam, lidah kita memberi nasihat kepada orang Islam. Maka memberi nasihat ni bukan nanti kita jadi guru pondok, guru tadika, bukan nanti jadi guru ustaz sekolah, bukan nanti jadi babo jadi guru. Kita dapat beri nasihat kepada isteri kita. Kita laki-laki yang ada isteri boleh beri nasihat kepada isteri kita. Perempuan pun yang beragama boleh beri nasihat kepada suami. Kita ada anak, kita beri nasihat pada anak. Lidah yang Allah Ta'ala beri, kita beri nasihat. Apa nasihat? Maka ulama kata an-nasihatu huwa atau hiya iradatul khairi. Iradatul khairi lil ghairi. Itu ta'rif bagi nasihat. An-nasihatu hiya iradatul khairi lil ghairi. Kalau itu ta'rif nasihat. Iradatul khairi lil ghairi. Belajar mengaji ni ya kena berhajat pada dobek.
tanah. Al-ilmu duk wayak dah. Al-ilmu saydun. Kata Imam Malik rahimahullah. Bermula ilmu itu saydun. Lebih tasbih balik. Manakah saydun seperti binatang. Binatang perburuan, binatang liar. Ilmu ning seperti mata liar. Dah, bila liar, dah. Qayyid mana al-sunnah wal kitabatu qayduhu, kata Imam Malik. Imam Malik kita. Dan bermula kitabah tulis akan diakan ilmu, qaid ikatannya ilmu. Ikatan ilmu tulis. Ikatan ilmu kena tulis. Kalau kita tak tahu tak ada ikatan ilmu, kena ikat. Mengaji tapi tak seikat. Kita buat kitab dah harap pada pendengar-pendengar hak mengaji sama ada Tok Bakir, Wonak atau pelajar-pelajar sekolah agama. Mulai kita ada kitab supaya kita ta'allum. Sebab Nabi kata kun aliman. Hana adalah olehmu jadi olehmu orang alim. Au mustami' au muta'alliman ataupun orang belajar. Maka orang belajar ni hana ada buku, ada kitab, ada pen, ada kolam. Dah. Ia ada muta'allim atau mustami'an. Kalau semata kita mengaji, kita tak ada depan. Ada mustami', istimak, dengar. Tak apa dah. Tapi hak moleknya, walau kita tua 60, 70, ada kita depan mata, kita ada kebajikan. Mata kita tengok kita, dah. Jadi kebajikan. Tu ada kita depan. Dah. Tanah kata kita ni, tawaddak, kita nak rendah diri. Kalau kita ada kita depan, aku takut mari sifat-sifat orang lain, rasa kita pandai, kita reti. Dari kita ni kita tawaduk dah, kita merenahkan diri. Jadi itulah makna kata bila mengaji kena dobit tanah. Nasihat apa tak nasihat? An-nasihatu hiya iradatul khairi lil ghairi. Mahanaki kebajikan bagi orang lain. Kita kena dah kebaikan bagi orang lain. Kalau syafaat tu dia talabul khairi lil ghairi. Kalau takrif bagi syafaat talabul khairi lil ghairi, tutup kebajikan bagi orang lain. Kalau iradatul khair mana mahanaki kebaikan bagi orang lain. Kita kena nak orang lain dimolek. Bila suami nasihat kepada isteri, suami kehendak kiwi isteri tu jadi baik, jadi salihah, jadi isteri yang taat pada suami. Demikian juga dan isteri yang beragama yang akan nasihat kepada suami supaya suami itu tak zalim kepadanya. Dah, cara nafkah tu. Ibu bapa nasihat kepada anak. Apa kehendak kebajikan? Kehendak kebajikan bagi siapa? Bagi orang lain supaya anak kita dibaik. Itulah nasihat. Jadi nak kata di kitab Penawar Hati Syekh Abdul Qadir Mandili, terkenal dia Syekh Qadir di Mekah no, Syekh Qadir. Dia kata dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Jadi menjadi Allah akan lidah menjadi supaya memberi nasihat engkau akan orang Islam. Kita beri nasihat pada Islam. Bukan apa dak yang kita mengajar ni. Sebenarnya saya pun tak suka manalah mengajar live ni. Dah, online ni. Tapi dari banyak sangat permintaan saudara-saudara yang sebelah Malaysia, dah banyak permintaan. Berapa kali tolak dah saya pun. Dah, berapa kali tolak, siapa tolak tak lepas. Maka ingat dah kebajikan juga. Kebajikan daripada menutup peminta supaya saya mengajar muzakarah. Saya mengaku saya tak pandai. Tapi dia mau nak minta juga. Alhamdulillah. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Menolong di atas kebajikan dan takut kita kepada Allah. Maka harap pada semua nak mengaji ni supaya kita tolong di atas takut Tuhan. Sebab kita hari ni tak takut pada Allah. Berani buat hak Allah Ta'ala larang. Berani tinggal hak Allah Ta'ala suruh. Punca daripada berani daripada buat hak Tuhan larang. Berani tinggal hak Tuhan suruh. Tu punca daripada
Dah, tak ada pihak. Kata nasihat habis itu nasihat sebab tuan kita ni kata dan memberi nasihat supaya atau membaca supaya Allah Taala menjadikan lidah kita ni, lidah kecap bergoyak ni, bergerak-gerak ni memberi nasihat engkau, memberi nasihat maf'ulun bih memberi nasihat. Kalau nak akan orang Islam muslimin kita beri nasihat. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata ad-dinun nasihah. Hadis Arba'in Nawawi. Mubtada khabar ad-dinun nasihah. Ad-din mubtada dan mubtada isa zuhir khabar mubtada khabar isa zuhir khabar mufrad. Ad-dinun nasihah. Bermula agama itu an-nasihah ialah nasihat. Pakal kita pusing dah. Ad-dinun nasihah man an-nasihatu ad-din. Boleh ya boleh mubtada khabar ya ain dulu ke? Mubtada khabar ain dulu. Seperti kita kata inna ad-dina indallah al-islam. Inna ad-dina sesungguhnya agama indallah di sisi Allah al-islam ialah Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Maka agama Islam mana? Inna ad-dina inda al-islam. Ad-din isan inna. Al-islam khabar inna. Mana al-islam? Agama ialah Islam. Islam ialah agama. Sebab bila itulah Islam, tak ada belajar agama ke? Anak demo tu tak ada mengajar agama. Murad agama Islam. Bukan mengajar agama Buddha. Bukan mengajar agama Kristian Majusi. Kayak kita pihak mengajar agama Majusi. Bukan. La. Bukan. Sebab mengajar agama Islam. Dia mereka yang biasa sebutlah belajar agama. Alhamdulillah hari ni banyak orang nak belajar agama. Dah. Nak mengaji agama. Dah. Lepas tu cuba nak amal agama yang kita belajar. Bakat-bakatlah kita semua boleh nasihat. Dah. Sama ada nasihat kat telefon, kecek, nasihat kita telefon adik-beradik, nasihat kepada adik kurang pihak. Dah. Kadang-kadang orang dengar nasihat yang dengan orang mengajar, orang nasihat. Maka kita kena dengar orang mengajar nasihat. Sebab lidah yang Allah Ta'ala beri pada kita supaya kita beri nasihat. Iradatul khairi lil ghairi. Maha nak kebajikan bagi orang lain. Kita nak orang lain dapat baik, dapat juru, jadi ada orang baik. Memberi nasihat engkau akan orang Islam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Lidah kita dah insya-Allah kita pakai nasihat zikir-zikir la ilaha illallah. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu rojak pada orang Islam. Dan menunai panggil dan harap atas menunaikan tu maktuf, membaca engkau tu maktufun alai fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala makhfudin khafata aw ala majzumin jazamta. Ngaji mata ajrumiyah. Kita bagi kita jauh bagi kita Arab, kita jauh Arab tu sama telah. Dah. Arab bahasa mudah kita jauh ni pun kena guna nahwu. Ya, sebab asal kita kalau kita banyak kita jauh kita Minhajul Abidin hak tasawuf. Dah sengah duk ngaji dah nah. Minhajul Bidah Imam Ghazali tu diterjemah oleh Syekh Syekh Daud Al-Fatani, jemah pada Minhajul Abidin hak Arab. Hikam Ibn Atta'illah hak Jawi. Tok Pulaman ni. Orang Pulaman ni di Malaysia no, di Terengganu. Terjemah hak Hikam Ibn Atta'illah. Mata-mata syarah yang sikit-sikit. Isra' Mi'raj Syekh Daud yang terjemahkan kitab daripada Isra' Arab. Ya asal kaunya kitab tu kita Arab, ya bahasa Arab. Maka kita mualaknya dah kita muda-muda pelajar-pelajar muda patut ertilah bahasa Arab sebab ta'allamu al-arabiyyata wa'allimu an-nasa. Saya baca tu seminggu sekali dah kita kawal ke insya-Allah hari Sabtu ni pula dah hari Ahad dah. Kita bagi masa untuk pelajar-pelajar nak ngaji kita nahwu dah ada peluang lagi insya-Allah kita baca cuba baca tasawuf Arab atik dah Bidayah Hidayah. Kita cuba baca kita Abidin, tapi kita belajar hanya untuk nak makin nak akan lola dah nak beramal lola. Mana lagi weh? Dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu manusia. Kita nak menunaikan hajat manusia dengan lidah, nak tunai hajat orang. Dah, kita nak tunai hajat orang, kita kena tunai dengan lidah.
Macam nak dia mau pesan kita mung tolong goyak pada ayahku tak balik tolong goyak tu aku duit habis minta hatta duit kan macam tak kira lidah nak tunai hajat apa yang menunaikan angka akan hajat mereka itu orang Islam nak tunai hajat dia maka tunai hajat ni dengan lidah lah nak goyak tu nak besar nak tunai hajat manusia orang tunai hajat orang besar kita segi goyak pada saudara-saudara kita goyak ya lidah ya pasal lidah nak kecek tapi kita ingat bahwasanya lidah kita adalah nikmat amanah daripada Allah kita guna hak kebajikan kecek banyak tak apa kecek kebajikan hak tak kecek benar sia-sia banyak hak sia-sia sepeda kita kecek lah kita kecek dengan anak dengan bini kecek dengan kawan gugu nyanyi malaikat letih apa yang menyusahkan kiraman katibin akan datang sebut dah kita kecek banyak cakap banyak awak banyak cakap ni cakap banyak tu menyusahkan kiraman katibin lo susah dia dobek macam kita mengaji kita dobek tak tanah maka malaikat begitu juga apa ma yalfizu min qaulin manafi tak berlapas satu perkataan illa ladaihi raqibun atid malaikat di sisi raqib atid sepatah tu yang kata ni sepatah ya tu sepatah tu semua malaikat catat habis kalau dia ingat dah semua lapa-lapa yang keluar daripada lidah mulut kita semua masuk dalam senarai masuk dalam banci ada siapa Melayu senarai malaikat kiraman katibin atau raqib atid senara akan tanah semua ingat molek nak kata gapo nak kata apa nak kata ke siapa nak ngupak siapa orang kita suka orang kita benci orang kita kasih orang kita kenal tak boleh jaga lidah baik-baik sebagai berkat sebab lidah kita kalau kita tak jaga tak betul maka nanti tahu habis lah lidah kita tak ada keberkat kata apa tak ada apa sekarang berdoa kata-kata doa tak jadi sebab apa kita tak betul kan lidah kita kecap benar sia-sia sapah banyak mah tak ada maka kata-kata kita supaya jadi emas jadi emas jadi perkataan yang baik-baik dan apa lagi Allah Ta'ala menjadi menunaikan engkau akan segala hajat mereka orang Islam dan mendamai atas dekno lagi dan mendamaikan engkau tu fa'il lah mana oleh engkau akan mereka itu manusia mendamai apa mendamai hak tu panggil islah kita nak baikkan di antara orang Islam kita nak molekkan orang Islam nak damai dengan lidah kalau ada orang berbantah orang yang kelahi berbantah antara dua saudara maka kita nak baik mereka itu iaitu kita kena baik dengan lidah royak ke dia royak pada satu orang ni kepada orang ni dan jangan yang kita baik sebab kita tak sayo ini jadi namimah nak orang namam la tadkhulul jannata namam tidak masuk al jannata ke dalam syurga fil jannati namam orang yang sangat mempelagakan orang tu kelahi orang tu balah kelahi sama sendiri itu tak masuk ke dalam syurga maka kita semua usaha kita supaya masuk syurga Allah Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma inna nas'alukal jannah kami pohon akan dikak ke syurga bila masuk syurga jangan duk pelagakan orang jangan orang dikelahi kelebalah kita yang suka orang tu orang duk baik dua-dua tu kita suka dia kelahi orang tu jadi jahat orang tu seteruk kita suka orang tu jadi balas berkelahi jangan itu sifat-sifat yang tak bagus sifat yang tak baik kita nak baik diri kita mengaji nak baik diri amun ni sepatutlah ajar bukan nak royak nak ajar buat kita nak ajar nasihat pada saya sendiri saya dengan mudah saya dapat beramal juga bersama-sama kita semua dan mendamaikan engkau akan atas pada membaca tegdir ibarat menjadi bahawasa Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau Tuhan buat lidah untuk kita supaya mendamaikan engkau membaikkan engkau akan mereka itu akan orang Islam kita kena berdamai kena baik antara orang-orang Islam amo ya ada ayat tu kata Muhammadur Rasulullah Quran sebut tak akhir surah apa
Muhammadur Rasulullah, bermula Muhammad itu pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ruk'an sujada. Tarahum ruk'an wa sujada. Allah Ta'ala sebut Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu ma'an Rasulillah, dan orang-orang sahabat-sahabat sertanya Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar. Syadid asyidda, ya sangat bersangat mereka itu, marah mereka itu. Dah, abaikan mereka sangat mereka 'alal kuffar, di atas segala kafir-kafir. Tak suka nampak kafir mencak, nak perang, nak dibunuh. Ha tu. Tengok sahabat-sahabat tu asyidda 'alal kuffar, tapi ruhama bainahum. Rahiman ruhama jamak. Mana ruhama, kasih sayang di antara mereka itu. Kita kena kasih sayang sama-sama kita sendiri. Jangan kita pecah belah. Dah. Wa'tasimu bihablillah. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah oleh kamu. Jangan bercerai-berai oleh kamu. Dah. Wa'tasimu. Dah. Berpegang oleh kamu. Wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah. Kita kena baik. Kena kita dua orang kelahi. Yang orang kelahi. Kita baik semua. Bakat baik. Sebab lidah yang Allah Ta'ala bagi pada kita supaya kita orang jadi pakat baik belaka. Ya, supaya sahabat. Asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an. Melihat engkau ke mereka allazina ruk'an ruk'a jamak pada raka', mana rokok, engkau lihat mereka rokok, mereka itu sujadan, dan sujud mereka itu. Aku tengok kepada orang-orang itu rokok mereka itu, sujud mereka itu, amat ibadat pada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat pakak sahabat, pakak nak tiru Nabi. Cuba tengok lagi kita perisai dari kita ada sebab lagi kita syarah bagi Umum Ibrahim apa? Ad-Dusuki, ada cerita. Kita ada suki, ada sebut gak. Dah, setengah sahabat kata, aku nak tu Rasulullah, kuatnya ibadat Rasulullah. Kata setengah, aku tak usah bening. Jawab seorang ni. Seorang lagi, aku tak usah makan, aku nak poso tiap-tiap hari. Satu lagi, aku tak usah tidur. Hanya aku tak usah minum, tu tak usah bercakap. Akhir berita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dengar, sungguh ke kata kamu tak usah makan minum? Jangan, ya tak aku makan. Dah. Aku minum, aku tidur, aku kahwin. Tu sunnah-sunnah Nabi. Bukan siapa nak tak tomoknya, lobonya sahabat, lobo ke akhirat lah. Lobo nak tiru Nabi, aku nak tiru Nabi, mu nak tiru Nabi. Sehingga sahabat-sahabat nak tiru pada Rasulullah, nak tiru Nabi. Tak usah makan, nak puasa tiap hari. Tak usah minum, tak usah tidur, tak usah kahwin, sebab nak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kita turut sunnah Nabi. Barang siapa turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimanfaatkan tuturannya. Tutur kata dia dapat manfaat, dapat beramal, dia diulah amal. Ada kita perisai bagi Syekh Qadir Mandiri, ada kita perisai tu. Itulah dia, insya-Allah kita bakal mendamaikan antara sama kita. Jangan kita duk balah yang jadi namimah. Jadi namimah jadi golok mata dua, nanti pelagakan orang tu sifat bukan sifat daripada sifat orang salihin, bukan sifat mursalin, bukan sifat sadiqin, dan bukan sifat-sifat anbiya, sifat-sifat orang baik yang baikkan orang di antara. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya segala orang beriman itu ikhwatun, persaudaraan. Fa aslihu aslahi islah, namanya fa aslihu baina akhawaikum, maka hendak islah oleh kamu di antara dua saudara kamu. Kalau dua saudara kamu berbantah, berbalah, berkelahi, kita kena baik. Bukan kita dia balah bantah, bukan. Atau apa, mendamai itu lidah. Ya Allah Ta'ala bagi lidah kita membaikkan orang kelahi, kita baik, jangan kita dia balah kelahi, jangan. Hubung lagi kata musannaf laginya, dan barang sebagainya. Banyak lagi malah nak wayak kata dia, sebagai dan barang sebagainya, sebagai mendamai. Kalau kira belakang, sebagai mununai mendamai. Gapo barang sebagai itu? Bayan, izharul makna wa idahuma kana masturan qablah. Gapo barang sebagai itu?
daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah, daripada barang, dari segala faedah akhirat, fawaid akhirat yang dikerjakan lidah. Orang panggil apa? Faedah akhirat habis kerja dengan lidah. Faedah akhirat pasal kerja dengan lidah. Ada faedah akhirat kerja lidah banyaklah faedah akhirat. Macam kita berkecek agama. Dah orang panggil faedah akhir lidah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir juhad lepas semaya. Mereka ada wa'ma lah. Ya mau ya 2-3 hari kemarin tu. La ilaha 100. Dah. Ada ya 100 lepas waktu semaya. Zikir sit tu. Lepas semaya 100. Zikir juhad. La ilaha illallah. Waktu zikir sir. Iaitu 1000. Kalau nak buat lagu ni tak apa. Lepas semaya, ngatik sit, zikir jahran, johar tu 100. Dan kita zikir sit. Zikir sit pergi sebah saja. Allah, Allah. Mulut tak payah kata lah. Hati Allah, 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 Allah. Maksudnya, kalau bunyi sebah, belaga sebah tu bunyi tah. Qadar tu lah bunyi Allah, 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 Allah. Ya, tempat lidah kita kan. Bahasa dengan zikrillah. Tak ada sebut lagi tak apa. Semalam ada kita. Kata basah. Nak ada para sahabat. Ada tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan. Mereka itu ada baca pelajar pondok semalam tu. Tafsir Nurul Ihsan Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ada satu ayat Allah Taala ada sebut ahli suffah. Naik atas ahli suffah mengikut Nabi Rasulullah ada berkali 700. 700 orang ahli suffah. Orang duduk mereka tak tiada berniaga mereka itu dan tiada kerja mereka tiada tempat kediaman, tempat duduk tak ada. Dan harta tiada harta mereka itu. Harta tak ada, tempat duduk. Tapi mereka itu turut Rasulullah. Ada makan, tak ada makan ni, tak ada pakaian, tak ada tempat kerja tidur. Wasrami masjid Nabi ada sufah. Mereka ada sufah. Mereka itu duduk makan, duduk turut Nabi. Mereka itu duduk turut Nabi tu. Mereka itu apa? Bahasa lidah mereka itu dengan zikirlah dan bahasa hati mereka itu dengan zikirlah. Hati dia, lidah basah dengan zikrillah subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Hati basah dengan zikrillah. Apa? Lidah basah dengan zikrillah berarti lidah dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan hati basah dengan zikrillah Allah, zikir sir. Maka kita bahas itu zikir sir, sirran. Zikir sir mana? Allah, Allah, Allah. 1000. Sebah, bagian sebah? Allah, Allah. Kalau habis saya pecek? Allah, 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 Allah. 1000. InsyaAllah, apa yang kita telitah di hati kita, Allah Ta'ala. Apa yang telitah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita nak tak telitah Allah. Duk telitah makhluk, nampak kucing, litah nampak kucing. Nampak kambing, nampak serati, nampak itik, nampak cicak. Nampak kucing, apa nampak nyamuk, sumuk ketik, tak telitah Allah. Kita nak telitah Allah. Hati kita musyahadah. Musyahadah, pandai kita. Musyahadah fil zat, fil af'al, dan fil zat, fil af'al, dan fil sifat. Cuba tengok kita, qatul ghaisiyah. Kita tasawuf. Qatul ghaisiyah. Ada sebut musyahadah pada zat, pada sifat, musyahadah pada perbuatan, musyahadah pada zat, dan musyahadah pada sifat. Bila kita tengok langit, tengok bumi, tengok orang buat baik, tengok apa? Tengok langit, pandai sifat Al-Khaliq yang menjadi. Bila pandai buat baik, nampak sifat tu Muhsin nama Allah buat baik, nampak sifat tu nampak orang tu beri, sebab misal musyahadah fi sifat. Bila kita nampak orang beri sedekah duit, sedekah makan, minum, beri. Bila orang yang suka memberi kepada orang beri, orang panggil wahab. Pandai sifat memberi. Wahaba yahibu hibatan, wahibun wahab yang sangat memberi. Kita pandai sifat.
Pan perbuatan. Bila orang perbuatan wak baik dengan kita, kita pandai Allah Ta'ala wak baik dengan kita. Bila kita tengok orang awak baik kita pandai awak baik kita. Bila kita pandai kepada orang wak jahat kita dengan perbuatan Tuhan, ya baru tak marah, tak kelahi, tak balas dengan orang. Tu ingat dah. Tu orang panggil pandai musyahadah. Tu kita mengaji dah. Terus kita ya banyak kitab, bukan kitab menawar, kitab tasawuf ni mana ayat tak hadap mengaji dah, alhamdulillah. Dah. Penawar hati, hidayatus salikin, kalau hak Arab bidatul hidayah. Itu lagi minah yang ambil ni hak jawi hak Arab, hikam menjawi Arab. Dah. Qatul ghaisiyah hak jawi lagi. Dah. Tu dia, jadi ayat kata lidah Allah Ta'ala menjadi ni apa? Barang sebagai dari segala faedah akhirat yang dikerjakan dia, yang kerjakan dengan lidah hak pasal akhirat. Seperti ni gapo? Faedah nak misal, seperti apa misal? Contoh. Misal-misalnya juz'iyun yuzkaru li idahil qaidatil kulliyah, juz'u ya di bahasa juz'u, bahasa juz'u yang disebut supaya li idahil qaidatil kulliyah, nak menerang kaidah hak sebut. Tarikh misal kata leh tarikh syahid juz'iyun yuzkaru li itsbatil qaidatil kulliyah. Kalau kita enggaknya nahwu, ada syarah Azhari, syarah mata Azhari atau syarah-syarah ya ada kita syarah syuzuz zahab pada dah tarikh syahid. Nah. Tu nanti kita nahwu dah. Hak ni kan nak hurai nahwu tak boleh lah kita ngaji menawar hati, hurai bahasa lidah. Kalau kita ngaji ilmu nahwu, kita hurai bahasa nahwu, bukan nak kecak hal lidah. Nah. Tengok kita baca kitab tu, kita hurai kita bak gapo, kita hurai bak tu. Dah. Nahwu kita hurai nahwu, usul kita hurai usul, fiqh hurai fiqh. Bukan kita baca ni dak hurai nahwu, bukan bak dia. Dah. Kata musannaf mana misalnya, misal segala faedah akhirat yang bahasa akhirat yang dikerjakan lidah seperti mana lagi misal faedah bahasa dikerjakan seperti menjadi Allah Ta'ala akan lidah engkau telah menjadi kemaslahat ni, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu menjadi kerana maslahah dunia. Maslahah dan kebaikan dunia. Allah Ta'ala menjadikan hak lain lagi hak dikerjakan lidah maslahah kebaikan dunia. Dan kemolekkan dunia. Sebab nak molek dunia kena lidah. Misal seperti apa maslahah dunia? Seperti mencari harta dengan segala akad. Nak carikan harta dengan segala akad. Mana? Seperti akad jual beli dan akad sewa, akad jual beli. Ishtaraituka, dah. Ba'tuka bikaza. Ishtaraituka, akad aku jual beli. Apa yang maisha hidup pe hijau. Dah. Hijau. Bahasa akad jual beli kan? Biasa akak jual beli, aku jual, akak dikau, dah akan bagian aku beli. Tu kena lidah. Bukan beri hatta tak. Kalau Syafi'i kita, kalau akak jual beri mu'atak panggil. Kalau kaya pekah dak, mu'atak beri memberi. Ulama tak sah dah. Utah Syafi'i kena akak aku jual ke beli. Malaikat benda tu benda hina, benda kecil lah. Benda hina hak tu tak akad tak apa, tapi benda besar-besar nak ada harga, beli motor, beli kereta, tapi tak akad dah. Beli selipar ke apa, benda dah harga kena akad, aku jualkan di kau, akan bagian aku beli. Ishtaraituka ba'tuka bi kaza. Ba'tuka adalah hal dia, ba'tuka aku jualkan di kau kaza. Ishtaraituka bi kaza, aku beli akan di kau dengan bagian. Jadi segala akad dengan lidah. Kita nak beli kitab, aku beli kitab sebuah ni harga sekian, ni harga banyak bayarnya ni ke iya, harga banyak bayar ke apa kan? Jual ikan, jual wah lima dengan harga jual beledi, jual ikan dengan harga banyak bayar. Banyak atau nak bayar banyaknya ke iya dah. Mana itulah. Kalau dengan harga 60 kok, 70 kok, ya kena guna lidah. Kena nak okey. Nah, ada lidah ni hak maslahat dunia. Tapi maslahat dia kita akan jual beli, kita beli minyak, isi minyak dia di Petronas di pom minyak apa, akan jual beli. Dan aku jual salah satu sahdah dak.
salah satu daripada orang baik ke mustari, tu oleh bahasa kita bekah lah. Baik mustari, baik tu jual, aku jual, mustari kata aku beli. Aku jual, aku beli tu akad. Maka akad jual beli kan lidah. Lain pada orang yang bisu. Orang bisu ya akad cara isyarat dengan tangan, itu dak tengok orang bisu kecek akad tangan dia isyarat dia. Dia sama bisu, orang bisu yang tak boleh bercakap tu tak apalah orang bisu. Kita lidah ada buat apa? Akad lah jual, aku beli. Tu orang panggil akad jual beli. Maka akad jual beli tu dengan lidah. Bukan dengan akad jual beli dengan lidah. Aku jual. Maka tu lapar akad. Tu maslahat mencari harta. Mencari harta dengan segala akad. Dah. Seperti akad jual beli. Dah. Sebab kita bermain jual, aku beli. Dah. Dan sewa. Sewa kena akad juga. Bukan kata sewa, kita akad je bukan kata beli akad. Kada sewa tak akad. Aku sewa ke dikau. Aku terima sewa. Sewa tanah. Sewa rumah. Akad yang sewa. Macam kita sewa rumah. Sewa motor, sewa kereta. Maka kena akad. Kalau mereka syarat kalau kita ngaji PK, kena akad. Aku boleh sewakan dikau ke rumah ni. Sebulan 3,000 kok aku terima sewanya. Tak akad duit. Akad hutang, aku beritakan dia kau. Habis kalau gawi tak akad. Tak saya bayar tak apa. Mungkin tak jatuh saya bayar hutang tak molek tak bagus tak bayar hutang tu. Nabi tak semai-maya ke tak bayar hutang. Sahabat ke? Sahabat roya ya Rasulullah ada sahabat mati. Semai janazah, solatun janazah semai Nabi tak pergi. Nabi tanya ada simak ada hutang? Ada hutang. Kali itu kamu semaya aku tak bayar pergi, aku tak pergi. Orang ada hutang tu. Ni wak tak tahu hutang yak lungu-lungu yak lana-lana hutang tapi wak tak tahu dengan hutang. Antara langit dan bumi dah. Sebab tu orang bunuh diri. Ada hadis Tirmizi Bahru Mazi tu. Dekat tu bahas masalah orang bunuh diri Nabi tak semaya janazah. Orang hutang dah lekat. Kadang ada setengah sahabat Nabi kata Rasulullah tak setengah sahabat riwayat Nabi kata sahabat mati semaya mayat. Nabi tanya ada hutang tak? Ya tak, hutang tak. Tapi sahabat tak aku sanggup bayar ya tak. Nabi kata benar? Mu sanggup bayar sungguh? Kalau mu sanggup bayar sungguh tak apa. Kalau kamu sanggup bayar sungguh, aku bayar. Ya sanggup. Benar pergi semaya. Bayar sungguh lah, bukan sanggup saja. Nabi kata berat hutang. Nak akad, hak tengah kita ngaji bab fiqh lah. Pada ayat kata lidah kita maslahat dunia dan mencari harta dengan segala akad dan segala jual dan akad jual beli dan akad sewa. Dan sewa menyewa. Hak ni sewa sepeda sewa. Nak akad sewa. Sewa rumah, sewa motor, sewa kereta, macam-macam dah. Mana lagi dan seperti mencari harta segala akad. Akad nikah lagu tu juga. Zawajtu wa ankahtuka maktubataka. Qabiltu nikahaha. Aku terima nikahnya. Aku terima nikah dengan isi kahwin. Aku terima nikah dengan isi kahwin tersebut. Tersebut. Kalau hak Arab, kita hak biasa ngaji Arab Arab dah. Angkat ke wazawajta maktub bagi kita qabiltu nikahaha bi mahril mazkur. Wasan kahwin dah tu. Kita patut tak ngaji agama kau Arab dah. Tak payah bahasa Jawi. Kita orang pun tak mengaji tu saya awil lah, tak kerti. Saksi 2-3 orang kena kerti bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Orang akak kerti bahasa Arab, orang dengar kerti. Tapi orang dengar saksi tak kerti bahasa Arab. Tak boleh kena bahasa Arab. Aluh Arabi. Semua akad lah. Akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad apa? Kena guna lidah. Kena guna lidah. Itulah mana kata maslahat dunia. Kita nak berseroyak dengan lidah dah. Ada solat janazah halo dah. Zaman dulu gitu rumah lah ni kat zaman kemudahan, zaman mudah kala ni. Zaman saya duk ponok. Ponok dulu kada orang mari padah semai janazah bagi surat daripada masjid daripada tok guru dah. Tok guru tengok siapa rumah. Tok guru pun pasal nak pergi dah. Dia mau mari. Ni halo ada inilah maka pelajar lagi tu nak tengok kitab ya payah juga kata payah basuh tu tak pergi mayat bukan ya kerja banyak ya nak khidmat agama kita nak faham ada setengah-setengah orang tak faham dah
Pergi diri lah payah main. Tak apalah kalau orang kena. Kalau dia tak pergi apa. Kadang-kadang dia duk tengok kita, kena karya kita, kena telaah kita, kena tengok kita, kena balik kita, balik kita ni. Orang kampung je nanti tanya je. Dah, kelik berat. Mari ngaji yang tak guru. Masalah ke mana weh? Lekat tak guru. Kena pergi balik kita terus pergi khadim, khidmat kepada masyarakat. Kita dah Nah, itulah macam-macam kita ada guru macam-macam tuduh maka ingat atas itulah ujian Allah Taala. Tak sebab perut apalah kita jadi guru dah. Kerja agama sedialah ada gitu sikit banyak. Tengok kemudian kata musannaf lagi naik atas maslahah dunia seperti mencari harta dengan segala akad jual dan akad sewa. Kata musannaf rahimahullahu taala lagi kata musannaf lagi dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah. Aku syukur nikmat lidah. Dah. Allah syukur. Ayat dah dulu. Ingat lupa lah dulu. Mau baca dulu tu. Ibn Athaillah kata dah dulu malam yashkurin ni'ama barang siapa dulu dah malam yashkurin ni'ama barang siapa tak syukurkan nikmat dah. Faqad ta'arrada lil zawal yang maksud telah letak bagi hilang nikmat. Orang tak syukur nikmat. Soalah kita dak henang nak hilang nikmat. Dah. Wa man syakaraha dah bahasa syukurkan dia kan ni'am. Dah faqad qayyadah maka sesungguhnya telah mengikat ia ke dia akan dikena nikmat bi iqaliha dengan pengikat-pengikatnya nikmat kita ikat. Bila kita syukur nikmat kita ikat. Mau ya dah dulu dah. Rajaklah dulu. Nah, ya bila syukurkan nikmat la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ya tak syukur ke apa tak? Dah. Kita tak syukur. Bila kita tak syukur ke? Dah. Bila tak syukur sebab tak kata tu lah. Mana akhir bala-bala dah. Bala-bala. Bila tak syukur ya hubung dengan bala-bala lagi. Apa nak ngajar bagi tadi pelajar-pelajar ya doya apa kata malam yuqbil ala Allahi bi mulatafatil ihsan dah quyida ilahi bi salaisil imtihan. Barang siapa tidak berhadap di atas Allah dan tak ada taat, tak ada ibadat bi mulatafatil ihsan dia melia bagi segala buat baik, tak ada sebab Allah tahu baik dia. Dah, ia tak ada taat. Quyida ilaihi bisalasil imtihan diikat kepadanya kepada mereka dengan rantai-rantai cuba sebab kena cuba banyak. Sebab kita tak ada taat pada Allah tak syukur. Bila kita tak syukur, akhir diikat. Dah, ikat dah dengan rantai-rantai ujian. Kena ujian banyak. Ganalah umur 50 banyak ujian tu je. Sebab kita tak ada taat Tuhan. Tuhan buat baik kita tak ada taat kepada dia. Kalau kata musannaf dan hendaklah kata musannaf dan hendaklah syukur engkau menerima kasih engkau atas nikmat lidah ini. Lidah ini. Kita syukur nikmat lidah ni. Duk kecek ni. Syukur nikmat lidah. Mana? Lagu mana syukur dengan kalau kita ada agak taswir. Sawwara yutaswir nak buat gambar. Lagu mana syukur? Dengan taswir bagi syukur. Untuk belajar pondok, belajar agama dah. Taswir. Macam mana? Tak kata wazalika musyukur tak nak wazalika lah. Musawwarun. Kalau orang Arab wazalika syukur engkau atas nikmat lidah musau ditaswir. Tak nak terkedai lagu tu dah. Kena ngaji kitab Jawi terkedai bahasa Arab. Tak terkedai bahasa Jawi tu lah. Dan berjemakan syukur itu dia buat gambaran akan dia syukur lidah dengan memeliharanya lidah. Bukan kita pelihara, kita lah sebab lidah isnad majak. Dengan memeliharanya lidah, melihara takluk daripada barang yang tiada dijadikan dia kan barang kerananya kena barang. Kita kena jaga lidah. Dia bagi Tuhan buat tu jadi kerana tu. Lidah kita Tuhan jadi bukan kerana duk mengupak kepada orang. Dah. Allah jadi dah bukan lidah ni duk mengupak, duk tuduh, duk mengupak, duk maki pada orang kata-kata duk pelagat dah. Itu makna pelera. Kalaulah kita tak paling kita
Tuhan buat lidah untuk zikrillah, untuk amrun bil ma'ruf, suruh benda baik, nahyu anil munkar. Tiba-tiba lidah kita terberi, kita duk mengopak kepada orang Islam dan orang kekasih kita, kadang kita mengopak seteru kita, kadang orang alim kita pun mengopak juga tak pera muka wangi. Tak kerti berdoa wangi, tak kerti telajak, tak kerti bahasa wangi, tak kenal dah. Kekasih Nabi, ya tuduh lagi atau orang kafir betul dah tuduh Nabi ni. Dah, alim ulama, apa alim ulama tok guru apa warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya, orang alim, orang pesaka Nabi. Lepas tu kita bila kita kata pada alim ulama, kita duk tuduh, duk kata, duk maki dia, duk ngupak dia supaya ngupak Nabi. Mana begitu Kalau kita benci yang kita siapa kasih kepada ulama, maka orang tu kasih pada aku, orang pasal pada ke syurga. Dah, orang kasih pada orang alim, orang berilmu, ya benci, tak nak tengok benci. Itu tanah kata, orang tu, tanah kata kelakar dah orang itu. Ingat nak. Jadi itulah mana kata Allah Ta'ala utuk apa tu buat lidah, utuk amrun bin ma'ruf, nahyun 'anil munkar, suruh buat benda kebajikan dan tegah orang yang kejahatan. Mana dengan memelihara lagu, mana syukur dengan memeliharanya lidah, melihara daripada barang yang tiada dijadikan dia barang kerana barang. Jaga lidah, barang tu buat benda tu bukan kerana benda tu dak. Mana? Pelihara daripada ta'alluq. Pelihara daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Kita kena jaga lidah kita daripada kata-kata hak yang dilarang. Ya Allah Ta'ala larang. Orang panggil hak manhi. Hak manhi nahan yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Seperti misal berkata-kata dengan yang dilarang. Atau tamsil. Kalau Arabnya tamsil, mendatangkan misal. Macam manakah lagu mana mendatangkan nak misal berkata-kata dengan dilarang, seperti berdusta. Berdusta. Dusta. Kita kata bohong. Allahu Akbar. Enggak banyaklah. Bukan kalangan orang jahil, kalangan orang adpiah tapala, pelajar-pelajar agama. Bohong. Nah, terpatah kita kata mana dusta ni. Dah bukan kata hak tak bakal serubet akan piah kata. Dusta bakal kai kelubang bakal dakwah, tapi ada dusta. Berdusta kita kata pelawak, bohong. Dusta mana sifat yang menyakiti akan orang yang lain. Dusta menyakiti orang lain. Ya kita nak faham tak? Ya tak kira dusta menyakiti orang tak menyakiti, tak boleh. Ya payah kita nak bersera dalam tubuh, surah dalam kepala, dalam tubuh. Tak boleh dusta. Tak boleh kita bohong, kejap bohong bagi kita hak mengaji agama, duduk dengan agama, tapi kita ni kita sebagai suami dusta dengan isteri. Bila keluar ke rumah, isteri kata, duduk manalah abang, nak sapa, dekat-dekat dah nanti sebentar. Sedangkan dia tak keluar lagi rumah kawan dia, sayang dia. Bohong dah kita dengan, ya tak boleh. Sidik kena benar. Kita kena tak boleh dusta. Sebab dia dusta sayang kita, mudah bohong Allah. Sebab kita lekat tabiat yang perangai dusta kita. Sehingga dia tak perangai, tak wasa rena-rena. Tak wasa berdosa, tak wasa salah bila dusta. Na'udzubillah min zalik. Tengok ni. Seperti berdusta yang menyakiti akan orang-orang yang lain. Maka iaitu dusta yang menyakiti orang lain, dosa besar minal kabair. Daripada dosa-dosa besar. Dusta yang menyakiti orang lain, dusta yang buat orang lain itu sakit hati. Allah, ni dah dosa besar. Pas dusta hak tak sakit hati, berdosa juga. Tak boleh. Bohong je tak menyakiti sebab kata macam ni lah. Misalnya misalnya ke mana? Misalnya kita pergi saing kita, mah kawan kita. Bila kita sapa mah saing kawan kita. Betul lah waktu dia makan nasi, ya ajak kita makan nasi. Memang malam-malam akan makan nasi.
Kita jawab nah, kita belum makan, belum minum. Tak sudah dah. Tak apa makan. Sudah saning ya. Kita tu malu hati. Nah, kita tu malu hati yang dia. Makan. Tak apa. Saya tunggu dulu. Saya sudah saning kenyang dah. Sedangkan perut lapar. Sedangkan tekak dahaga. Bohong. Pas bohong tu, orang tua sakit hati tak? Tua tak sakit hati, betul berdosa. Bahkan mujur pula orang tak parak okey nasib aku. Tapi tak ada lah orang ada email tak siapa macam tu nak. Tapi nak ayat kata tak boleh. Kita ni ingat ni hak ada anak, ada cucu, ada anak. Kita ingat anak kita yang dusta. Nyoh nyangai tu bet luar rumah nung tengok ular noh, bok-bong, musang macam-macam yo tipu anak dia. Kalau orang nyangai tu bet nung tu, malakul maut mari nak. Tu telah sikit dah. Ingat malakul maut atik hok kata tu. Dia sungguh malaikat noh, tengok malaikat noh. Tadi kita ni banyak dusta muda dan suami isteri bohong. Lebih ibu bohong. Handset telefon tu lah. Muka tak nampak tu cakap. Kamu duduk mana? Aku duduk. Tak ada duduk rumah. Duduk mana? Duduk kedai. Sedang duduk rumah dia takut kawannya mari rumah dia. Dusta juga. Lebih lagi suami dusta atas isteri. Dah suami suka keluar rumah, isteri duduk rumah. Lama lagi abang nak bersapa. Ni duduk tengah jalan nak sapa. Sedangkan duduk rumah, duduk minum teh, duduk minum kopi. Baru tak keluar lagi pada rumah. Dah tak tubik rumah lagi. Bohong. Allahu Akbar. Janganlah kita hok bakal serubah, tak bakal serubah, bakal kopiah. Cakap bahan dengan isteri. Oh, dah kita rasa tak rasa kena. Dah sedangkan benda tu masalah dusta kazib. Dah dusta bohong. Dah bohong. Lepas tu Allahu Akbar. Kita dah buat benda tergah. Benda kecil-kecil kita berasa pun tak ada apa-apa. Sedangkan benda itu adalah benar salah di sisi syarak, salah di sisi Allah. Allah Ta'ala marah. Mudah cerita ke dulu. Mudah cerita. Biasa rakyat dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cerita untuk orang tak dengar lagi. Bukan kitab sejarah. Kalau kita beli kitab sejarah Syekh Abdul Jailani. Lagi kitab dia sebut dia terjemah daripada kita putih Islam lah. Cerita salah satu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia berjalan satu, ia masa kecil lagi. Masa kecil Syekh Abdul Qadir Jailani wali Sultanul Auliya, waliullah dah, Sultanul Auliya. Maka orang tahu kata nak tahu dan masa Syekh Abdul Qadir Jailani kecil tu nak tahu kata Ramadan masuk tak masuk, tengok. Kalau satu hari Ramadan wipak ya tak sepat, ya kecil lagi puasa. Kita belah 20 duk menusuk makan lagi dapur, menusuk makan lagi dalam hutan, menusuk makan dalam bilik lagi, makan tepung, makan itu, makan ni Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab tu kata bila nak tahu kata Ramadan dah masuk tak masuk, muka tengok bulan tak nampak, tengok. Kalau Syekh Abdul Qadir masa kecil tu kalau belum makan, ia tak beri pak susu, ia tak minum pak, tak makan susu. Jangan masuk bulan Ramadan. Dan bila besar, ya yatim, ya kita macam Rasulullah lah. Rasulullah yatim, Allah Ta'ala uji yatim seperti Imam Syafi'i, ya. Macam Imam Syafi'i lah. Macam Imam Syafi'i dah. Imam Syafi'i seperti tu yatim, ya kecil. Sebab susah telah dapat kejayaan dia dalam ilmu. Hingga dia sahibul mazhab. Masya Allah. Dah. Alhamdulillah. Sahibul mazhab Imam Syafi'i tu. Tengok Imam Syafi'i. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani waktu kecil nak hantar bila ibu dia. Ibu dia bila suruh nak pergi mengaji di luar negeri. Maka ibu tu ambil duit. 300 dia tak ingat. Duit. Bubuh dalam baju jahit dengan penjahit. Bila musafir, bila nak pergi, maka ibu dia tu kirim Syekh Abdul Qadir Jailani ni kepada ada rombongan hak nak pergi musafir, nak pergi rombongan nak musafir pergi pada negeri tempat mengaji ke negeri Arab tu. Maka berkirim musafir, musafir siapa di sekerak jalan, siapa di jalan tu. Nah, siapa di sekerak jalan, siapa di sekerak jalan, ya zaman dulu penyamun banyak, penyamun tu ramai.
Maka siapa malam tu tidur, mari penyambung dengan pedang dengan pisau, maka mai pisah gici letak di letak di tekak masing-masing. Kamu ada apa? Mana duit mana? Kita tanya orang lain, semua tanya mana pitih, mana duit, mana wang. Semua tak ada yang mengaku seorang. Tak ada. Bermain siapa budak ni, syekh belum kerja jalan ni, tak bisa. Mana pitih? Ada duit tak? Ada apa di sisi kamu? Di sisi kamu ada apa? Syekh belum jawab ada. Ada duit 300 dinar. Terkejutlah penyambung itu. Heran. Ni keberkatan ya saudara. Kenapa kamu ni? Macam mana kamu royakmu tak bahang ni? Orang lain aku tanya semua bahang, kan namun tak bahang kuasa pelat ni. Keberkatan. Lalu tu saya jalan kata, masa kecil gitu, masa kecil tak bahang, kita yang kecil bahang dah. Jadi biasa kecil aku ada sebab pesannya ibuku. Pesannya ibuku, ingat Abdul Qadir, kamu jangan dusta cakapan kamu. Jikalau pahit sekalipun, jangan dusta dalam kecap. Lalu tu saya tak dusta pesannya. Lalu tu dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, keberkatan yang kecil masa kecil tu berkat dah masa kecil. Lalu telah insahlah penyambung yang ada. Itu semua baik taubat ya Allah. Semua taubat di situ. Aku lama mana duk ngopok penyambung. Sedangkan Allah Taala larang, Tuhan larang, tapi aku duk buat sedangkan ni bukan Tuhan. Allah Tuhan tu larang dah. Ibu larang. Junjung perintah ibu. Aku lama deraka Allah. Lalu insah. Taubat di situ selalu dah. Itulah benarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cerita rekah-rekah ni. Banyak lagi cerita. Tapi nak kata itulah kebenaran dia. Boleh hadir Sultan Aulia. Masa kecil, kecil. Jual apa tahun tu tak dusta. Kita nak ajar ada bohong, ada pelawak, ajar bohong. Okay? Membawa pada dusta kita. Tua dusta, tua nak mati, nak turun lalu baik kubur esak lusa dah. Nyawa putus khabar tak takut. Nyawa tak agak sepuluh nak mati dah. Tapi bohong lagi, dusta lagi, macam mana nak ada keberkatan lah hidup. Sebab kita nak hidup, ya tak boleh dusta, tak boleh bohong. Tu dia dah, kata dia musnah seperti berdusta yang menyakiti akan orang dusta, yang menyakiti akan orang yang lain. Tu tanda. Bukan munafik dusta ni. Nabi ta ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik 3. Man idza kadhiba, man idza haddasa kadhiba. Mereka yang apabila bercakap ia dusta. Tanda munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji ia mungkin janji. Wa idza tumina khana, dan apabila orang beri percayaan kepada pada dia, ia khianat. Bila orang harap, ia terap. Tu banyaklah hal lebih lagi daripada ahlul ilmu. Ya khaina, na'udzubillah, jaga-jaga baiklah. Kita nak beki. Kejahatan banyak, benda jahat sendiri kita rasa tak salah. Sedangkan benda tu salah banyak terhadap kita tak salah. Benda tu salah. Sebab bohong ni lah. Jaga. Dan kita sebagai pelajar-pelajar, kalau pelajar-pelajar duduk mengaji pondok di sekolah, ayah mai pondok mai minta tanya duit ada tak lagi. Kau ya betul. Ni tak ada habis. 2 minggu dah ayah habis. Ayah lama mari macam-macam ada. Kau ya tak ada. Ada banyak mana? 10 kok, 20 kok, RM1, RM2. Tak ada bohong. Kita pun tak ada duit, ada 100 kok, ada RM10. Habis licin dah. Oh tak makan, duduk 3 hari dah. Tengok bohong. Jangan mai bohong tu. Putra kita juga daripada ibu bapa ajar kepadanya. Ya tak boleh. Dusta ni orang panggil bersifat Nabi sidik amanah. Benar, Nabi benar. Habis Nabi tersifat dengan keberkatan Nabi, wajib pula. Kita pun wajib syarat. Nabi wajib pada akal pula. Sidik Nabi, sidik amanah tabligh pada. Wajib pada syarat, dia wajib pada akal. Akal pun wajib. Akal tak terima kalau Rasul tu dusta. Sebab kalau dusta membawa pada kalam Allah Ta'ala Quran, dusta juga. Siapa dia ayat Quran? Allah Ta'ala ayat. Sebab itulah. Tu dia, supaya itulah. Dosa ingatlah, kita bohong orang sakit hati ke? Misal ni, seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain itu, orang yang lain itu
orang-orang yang lain, maka iaitu dusta yang menyakiti orang lain, dosa besar. Dah? Dosa besar, dosa kecil. Kalau tak menyakiti, itu dosa kecil. Bersalahan berdusta yang tidak menyakiti, maka iaitu berdusta yang tidak menyakiti, dosa kecil. Dosa kecil, dosa kecil, tak menyakiti. Kecuali, kecuali kerana hajat, kerana hajat, maka tiada ada ia dusta tu, kerana hajat tu, dosa, tak dosa. Seperti berdusta kan mendamaikan antara manusia, tak berdosa weh. Nak berdamai di antara manusia. Mana? Kita kata dua saudara yang kelahi balah ruah tu. Berbantah berkelahi balah. Tak bercakap. Kita dusta misalnya kita pergi sama orang ni. Dah. Kita kata hey, kawan mu saya mu sakit salah, betul ya king saka gula sekilo. You minta maaf banyak-banyak lah. You salah, you mengaku salah, you tak salah lah you. Nah, hak ni pergi balik ni pula. Dan mana tak ada orang apa pun. Gila hom saya mu sakit salah. You minta maaf banyak-banyak lah kemung. Dah, you salah. Okay, baik dua tu. Dah, dua-dua tu baik. Aslihu bainakum. Dosa tak? Tak dosa. Padamu tu tak wajak. Hak tu orang islah. Nak islah. Batu ya sini ya panjang ke. Bersalah berdusta ia tidak menyakiti, maka dia dosa. Maka tidak ia berdosa. Patu gapo bawah no. Mendamai di antara orang ya huraya panjang. Kalau gih nak bakal guna seje pula. Masa dah cukup insya-Allah. Nah, kita hari Sabtu ni pula. Dan hari Ahad tu kita ngaji tak nahu kawakit. Sekat tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita berada situ bersalahan bersalahan berdusta yang tiada menyakiti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa sa'arzaqna wa nur qulubana waj'al a'malana khalisatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala